Discuss basic BJT operation. BJT ialah peranti semikonduktor 3 terminal yang terdiri daripada 2 simpang PN yang mampu menguatkan atau membesarkan isyarat. Ia adalah peranti terkawal semasa. 3 terminal BJT ialah pangkalan, pengumpul, dan pemancar. Isyarat amplitud kecil yang digunakan pada tapak tersedia dalam bentuk yang dikuatkan pada pengumpul transistor. Ini adalah amplifikasi yang disediakan oleh BJT. Di sini terdapat 3 kawasan operasi BJT. Yang pertama, rantau aktif, rantau di mana transistor beroperasi sebagai penguat. Yang kedua, rantau tepu, di mana rantau transistor dihidupkan sepenuhnya dan beroperasi sebagai switch supaya arus pengumpul adalah sama dengan arus tepu. Dan yang ketiga, rantau pemotongan, rantau di mana transistor dimatikan sepenuhnya dan arus pengumpul adalah sama dengan kosong. Yang seterusnya, basic operation. Terdapat 4 basic operation. Yang pertama, forward active amplifier, di mana BE junction merupakan forward bias dan BC junction merupakan reverse bias. Yang kedua, saturation switch on, di mana BE dan BC merupakan forward bias. Dan yang ketiga, cut off atau switch off, di mana BE dan BC merupakan reverse bias. Dan yang keempat ialah inverse active atau reverse active, di mana BE junction reverse bias dan BC merupakan junction forward bias. Seterusnya, discrete forward reverse bias. Forward bias bermakna meletakkan voltan merentasi diode yang membolehkan arus mengalir dengan mudah. Manakala reverse bias pula bermakna meletakkan voltan merentasi diode dalam arah yang bertentangan. Untuk BJT beroperasi sebagai penguat, simpang pemancar asasnya mestilah forward bias, manakala simpang pangkalan pengumpul ialah reverse bias. Hal ini bermakna transistor NPN dan transistor PNP adalah ke belakang berbanding antara satu sama yang lain. Seterusnya, ini menunjukkan dua raja yaitu NPN BJT dan PNP BJT. Bagi NPN BJT bias, saya akan mengingatkan bahwa aliran arus dan elektron adalah ke belakang. Oleh kerana simpang pemancar asas adalah forward bias, elektron bebas dari kawasan pemancar dengan mudah melintasi simpang pemancar asas dan masuk ke kawasan asas jenis P yang sangat nipis dan dihidupkan ringan. Kawasan asas jenis P hanya dihidupkan ringan, yang bermaksud ia tidak mempunyai banyak lubang di dalamnya. Dalam kes ini, hanya peratusan kecil elektron bebas dari kawasan pemancar boleh bergabung semula dengan lubang di kawasan asas. Dan bagi PNP BJT bias pula merupakan voltan reverse bias luar akan ke hadapan persimpangan pemancar asas, transistor PNP dan reverse bias persimpangan pengumpul tapak. Oleh kerana simpang pemancar asas adalah berat sebelah hadapan, lubang di kawasan pemancar boleh bergerak melalui simpang pemancar asas dan memasuki kawasan asas. Pada masa yang sama, elektron di kawasan asas juga boleh bergerak ke kawasan pemancar. Di dalam transistor PNP, arus pemancar adalah disebabkan oleh pergerakan lubang dari pemancar ke kawasan asas. Tetapi secara luaran, arus pemancar adalah disebabkan oleh pergerakan elektron dari kawasan pemancar ke terminal positif voltan pincang luaran. Arus asas yang dihasilkan dalam transistor PNP adalah disebabkan oleh pergerakan elektron daripada voltan pincang luar ke kawasan tapak. Saya akan teruskan tentang nama saya Nick Ifricha dan di sini saya akan explain the internal operation of BJT dan juga discuss the hole and the electron movement. Raja ini menunjukkan operasi BJT di active region, di mana the base emitter ialah forward bias, manakala collector base ialah reverse bias. Sini voltage bagi ini adalah VBE adalah voltage antara base dan juga emitter. VB pula adalah antara base dan juga ground, manakala VE ialah voltage antara emitter dan juga ground.
Voltage VCE pula ialah voltage antara kolektor dan juga emitter. Voltage VBB dan juga voltage VCC adalah supply voltage. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, di dalam BJT, pemancar banyak didop dan mempunyai sejumlah besar elektron sebagai pembawa majoriti untuk transistor. Seperti yang ditunjukkan dalam raja, apabila voltan diarah antara base dan juga pemancar, maka voltan negatif pada pemancar akan menolak elektron ke arah base region. Raja ini akan menunjukkan adalah pergerakan elektron daripada emitter ke base region. Sebaik saja elektron memasuki base region, terdapat dua laluan untuk elektron. Satu ialah laluan elektron dari terminal positif VBB melalui base resistor, atau mereka boleh mengalir ke float toward terus ke kolektor base region seperti ditunjukkan dalam raja ini. Pergerakan elektron dari base region pula, sebaik saja elektron memasuki base region, mereka menjadi pembawa charge minority, tetapi kerana kepekatan lubang yang rendah di base region, kerana tapaknya didopkan sedikit dan lebar tapaknya yang agak sempit, keberangkalian untuk penggabungan semula lubang di base region adalah sangat rendah. Dan oleh kerana elektron tersebut bertindak sebagai charge minority di base region, mereka akan ditukar ke kolektor region disebabkan oleh medan elektrik yang kuat di kolektor base junction tanpa sebarang penggabungan semula. Hanya beberapa elektron bergabung semula di lubang base region dan tertarik ke arah terminal positif voltan di VBB. Fenomena sama juga ditunjukkan seperti di raja ini. Raja menunjukkan pergerakan elektron dari base ke kolektor. Sebaik saja elektron memasuki base region, maka mereka akan tertarik ke terminal positif VCC dalam transistor. Arah aliran elektron ditunjukkan di dalam raja. Arah aliran lubang akan betul-betul bertentangan dengan arah aliran lubang. Raja juga menunjukkan aliran elektron ke lubang dalam transistor NPN. Ini adalah flow elektron dan ini pula adalah flow hole. Itu saja daripada saya. Terima kasih.